KPM. Okey, tengah Aduh, mati pula motor ni. Orang nak pergi kerja dah siap pakai kod ni. Halah, buat hal lah motor ni. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Abang kena tolong saya sekarang juga, bang. Kenapa? Motor saya tu mati Kenapa pula tu? nak Okey, pergi cakap kerja. dulu, cakap pelan-pelan dulu. Kenapa? Apa yang berlaku sebenarnya? Motor saya mati tepi jalan tadi. Ya. Kemudian saya nak start, dia bunyi cek. Tapi tak nak start Dua, pula tiga motor kali tu. cuba pun masih tak boleh? Cek juga bunyinya. Saya rasa tu mungkin masalah bateri tu. Bateri tu baru tukar ke dah lama? Bateri tu rasa dah tahun dah tu. Okey, kalau bateri saja yang lemah, mungkin kita boleh bawa motosikal tu datang sini untuk charge. Tapi kalau mungkin kerosakan tu berpunca daripada sistem charge dia, jadi tu rumit sikitlah. Mungkin kena tinggal sekejap motosikal kat sini untuk kita tukar sistem charge dia yang baru. Kalau setakat cas senang je. Cas saya ada cas telefon saya. Oh, kalau macam tu memang senanglah. Boleh sanggup tunggu 3 hari baru 3 siap hari. charge. Alamak. Habis tu apa yang saya kena buat, bang? Kalau macam tu, awak pergi ambil motor tu, bawa datang sini. Kita charge bateri tu dulu. Kita cuba. Okey. Kalau macam tu saya ambil motor sekarang ya. Ya, sila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman. Pada hari ini kita dalam Sukses SPM 2021. Apa khabar murid-murid sekalian? Harapnya semua dalam keadaan baik-baik. Kalau tak ada apa nak buat, stay dekat rumah. Kalau tidak, kita kena menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berwajib. Baik, jadi saya tengah menunggu cikgu saya. Ni bukan brother yang dekat kedai bengkel tu ke? Awak ke yang tadi bawa motor tadi tu? Yalah. Memang saya lah tu. Betul. Motor saya tinggal kat luar tadi. Boleh bawa sini nanti kita baiki, kita charge. Yang ni yang Cikgu Ilyas yang nak mengajar kita hari ni? Ya, hari ni saya lah yang datang ke sini untuk mengajar slot Didik TV. La ilaha illallah, Cikgu Ilyas ke? Saya tak perasan sebab cikgu dah pakai mask tadi. Ya, betul. Kita mematuhi SOP. Ya Allah, terima kasih cikgu. Cikgu apa khabar? Ya, saya khabar baik, sehat. Alhamdulillah. Orang kata sekejap dekat bengkel, sekejap dekat sekolah, sekejap dekat bengkel kan? Ya. Jadi inilah lumrah sebagai seorang guru. Cikgu, ya, betul. Tapi masalah saya cikgu, saya malu tadi ada orang tengok lalu lalang tepi jalan saya pakai kot handsome ni, tiba-tiba motor pula mati cikgu. Biasalah tu. Ujian lah kan. Ujian. Baik cikgu, sebelum kita mulakan Ya. kelas kita pada hari ini, apa kata kita buat SOP dulu boleh cikgu? Boleh. Okey, kita mengenakan cecair pembasmi kuman. Dipersilakan cikgu. Baik. Okey, maknanya kalau nak masuk kedai cikgu pun kena Kena buat SOP scan jugalah. dan juga cek suhu dan juga scan barcode. Tadi saya terlupa cikgu, bergegas sangat nak ke kedai cikgu tadi. Okey, baik cikgu. Jadi kita nak menjemput kawan-kawan saya untuk sama-sama kita belajar, tak nak motor mereka pula yang jadi macam motor saya cikgu. Ya, betul. Iaitu kehabisan bateri. Okey. Jadi kita nak menjemput murid-murid kita untuk bersama dengan kita pada hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey. Murid-murid kita dah bersedia dah. Di bengkel ke di rumah ni? Di rumah cikgu. Ya, di Okey, rumah. baik. Dan sebelum tu cikgu, kita nak berkenalan dulu dengan murid-murid kita pada hari ini. Kita nak mulakan dengan nama dia lebih kurang sama dengan saya. Nama dia Aiman Nur juga tu. Aiman. Dipersilakan Nur Aiman, boleh kenalkan diri anda? Ya, nama saya Nur Aiman Asyik Jamidin dari Sekolah SMP Kota Muda. Okey, cita-cita nak jadi apa tu? Cita saya nak jadi drifter lah. Oh yo, dahsyat tu. Cikgu ya. Drifter. Baik, seterusnya kita nak bersama dengan Arif. Dipersilakan Arif. Nama saya Muhammad Arif Adham bin Ramli. Saya dari Sekolah SMK Batu Muda. Okey, bercita-cita nak jadi apa tu Arif? Jadi askar tu. Oh, nak jadi askar. Alhamdulillah, bagus. Baik. Dan seterusnya kita nak bersama dengan Haziq. Dipersilakan Haziq.
Mana Haziq ada ke tu? Ada, Saya Haziq. panggil Haziq. Okey, Haziq ada. Okey, Haziq, sila Haziq. Kita tengah baca skrip tu. Silakan Haziq. Nama saya Muhammad Aziz bin Muhammad Zamri di sekolah SMK Batu Muda. Okey, cita-cita awak nak jadi apa Haziq? Saya nak jadi polis. Oh, nak jadi polis. Askar ada, Cita polis saya ada. jadi askar ada. polis. Okey, baik. Seterusnya, kita nak berkenalan pula dengan Izwan. Silakan Izwan. Izwan tak buka mic. Okey, Izwan, buka mic awak tu. Orang nak dengar suara awak. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terkejut saya. Silakan. Nama saya Muhammad Izwan bin Mat Said dari sekolah SMK Batu Muda. Cita-cita saya nak jadi atlet Paralimpik. Oh, Ya. atlet Paralimpik. Wow, acara apa tu? Wheelchair tennis. Wow. Dia Okey, player tenis. kita bagi sokongan yang hebat kepada Izwan. Baik, seterusnya kita nak berkenalan pula dengan siapa ni? Azrizal. Ada tak Azrizal? Mana Azrizal? Ya, Okey, ya silakan. saya. Nama saya Muhammad Aimi Azizah bin Hashim dari sekolah SMK Kuala Jenderal. Oh, guana sihat belaka? Sihat. Okey, cita-cita nak jadi apa nanti? Cita saya polis. Oh, nak jadi polis. Okey, seterusnya kita ada last yang terakhir. Kita bersama dengan Akil. Boleh kenalkan diri anda, Akil? Akil dia keluar sekejap. Lagi dia datang, cikgu. Baik, cikgu. Kita nak lihatlah ini di antara mata pelajaran yang menjadi favourite murid-murid, terutamanya murid lelaki, cikgu kan? Ya, betul. Baik, dan kita nak tanya murid-murid kita, apa pandangan mereka tentang topik pembelajaran kita pada hari ini, cikgu. Kita nak bersama dengan Aiman. Okey, Aiman, apa pandangan awak tentang topik kita hari ini? Awak suka tak? Saya suka. Okey, boleh cerita sikit tak apa yang anda nak pelajari pada hari ini? Dipersilakan Aiman. Saya nak pelajari cara-cara untuk tahu jenis bateri dan saya nak peka lah. Kalau tak rosak ke apa. Ya, kalau rosak Dia tak nak adalah. mengesan kerosakan tu kan. Kerosakan tu, dia nak cikgu, tahu eh? kerosakan dia tu. Kenal pasti. Kenal pasti pasti. kerosakan. Kalau tidak, nanti kau hantar kedai, Ya. semua ditukarnya. Betul. Habis duit kita. Baik, kita nak tanya yang kedua, Izwan. Izwan, apa pandangan awak tentang topik kita hari ini, Izwan? Pandangan saya tentang topik pada hari ini sangat menarik kerana saya lihat penggunaan bateri pada masa kini sangat meluas. Kerana digunakan pada banyak peralatan termasuk kenderaan khasnya motosikal. Okey. Jadi saya teruja untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan bateri ini. Oh, baguslah Izwan ni. Cara dia cakap lancar je. Baik, cikgu. Betul. Tapi tadi cikgu kata, saya nak pakai charger telefon Ya. 3 hari, cikgu. Ya, betul. Oh, okey. Lepas ni cikgu akan ceritalah macam mana kita nak menyelenggara, cikgu. Betul. Kalau kita ada masalah bateri apa semua, nanti cari je cikgu kita. Baik, kita berehat seketika. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Syoknya main benda ni. Aduh! Oi. Aduh, cikgu. Apa, Taiman? Aduh, saya tak tahulah betul ke tidak saya letak ni, cikgu. Tiba-tiba macam kena current lah pula. Kena hati-hati tu sebab pada bateri dia ada terminal positif dan negatif. Bolehlah macam sama je, cikgu. Kena tengok dulu. Ada kena- label dan juga pada alat pengecas ataupun alat penguji pun ada warna tersebut merah dan hitam. Jadi kena kenal pasti dahulu. Sebab tu orang kata kena masuk kelas. Ya. Jangan putih gelas.
Okey, Math ini. Math kita belajar dengan cikgu. Okey, cikgu. Jadi hari ini kita nak mempelajari satu topik yang cukup menarik iaitu mengecas bateri dan menguji sistem cas. Paling pakar cikgu, murid-murid kita bab cas tapi cas telefon lah. Betul, tapi hari ini telefon. kita nak cas ni berkaitan dengan motosikal kita ni cikgu. Ya. Jadi pada hari ini kita nak tahu apakah standard pembelajaran kita pada hari ini cikgu. Baik. Untuk hari ini kita akan lihat pada Boleh cikgu? Okey. Okey. Okey, tak apa cikgu. Keluar pun cikgu. Okey, baru dia keluar. Okey. Tak ada bateri tu? Mungkin dia Ada nak bateri, kena charge dulu ni. Bateri ni mungkin lemah. Silakan cikgu. Okey, baik. Untuk hari ini kita akan cuba mencapai standard pembelajaran 7.11 iaitu menerangkan simbol, jenis dan juga fungsi pada bateri motosikal. Baik. Standard yang kedua iaitu menerangkan fungsi dan komponen sistem cas berdasarkan pada standard pengeluar. Okey, dan yang ketiga menunjukkan cara kerja mengecas bateri dan menguji sistem cas berdasarkan pada standard daripada pengeluar. Okey, jadi tu kita cuba capai 3 standard pembelajaran yang akan saya cuba cakupi pada hari ini. Okey. Tapi cikgu, kita nak tahu juga bateri ni sebenarnya apa fungsi dalam kenderaan kita ni cikgu? Ya, bateri ini dia merupakan satu komponen yang mana dia boleh menyimpan cas yang boleh dibawa ke mana-mana, mobile, mudah. Okey, kalau sebelum ni mungkin kalau tiada bateri semua komponen device kita, alatan ataupun kenderaan perlu menggunakan wire, kabel untuk mendapat bekalan kuasa. Okey. Jadi itu dia cikgu. Maknanya berkaitan Jadi, dengan fungsi bateri ini mudahlah untuk kita bawa ke mana-mana, betul? Okey cikgu, seterusnya cikgu. Baik. Jadi untuk permulaan kita lihat pada fungsi bateri. Okey, fungsi bateri yang pertama iaitu macam tadi yang saya bagi tahu, ianya adalah untuk menerima dan juga menyimpan kuasa elektrik. Jadi kalau ada kuasa, okey, kita bergantung pada bateri tersebut. Yang mana mudah untuk kita bawa ke mana-mana. Sebab tu dia jadi satu alat penyimpanan yang khusus untuk kuasa. Betul lah. Macam mana kita tengok sekarang ada power bank, betul? Maksudnya kuasa tu kita boleh bawa ke mana-mana sahaja. Okey, baik. Yang kedua, bateri ni juga dia akan membekalkan balik. Bila dia dah ada simpanan kuasa, jadi bekalan ini dia nak salurkan ke mana? Ia boleh gunakan pada mana-mana sistem yang hendak digunakan. Terutamanya pada motosikal, dia akan menggunakan secara khususnya pada bahagian sistem penghidup. Yang mana motor penghidup ni dia bergantung pada kuasa bateri untuk menghidupkan motosikal ataupun kita panggil sebagai electric starter. Okey. Jadi mana motor yang menggunakan electric starter ni, jadi dia bergantung pada kuasa bateri. Itu yang tadi kalau kita lihat pada awal tadi, ada seorang sahabat saya tu mana motor dia tak hidup tadi kan. Jadi Saya letak kat luar cikgu. Okey. Sekejap lagi lah kita bawa. Jadi sebab pada itulah bekalan kuasa atau bateri dia telah kehabisan, jadi dia perlu dicas semulalah. Okey. Itu fungsi bateri cikgu. Ya, itu yang fungsi yang kedua. Manakala fungsi yang ketiga iaitu bateri ini dapat menstabilkan voltan pada seluruh sistem elektrik. Okey, yang mana kalau kita lihat banyak komponen yang terdapat pada motosikal ni menggunakan kuasa elektrik macam saya cakap tadi, dan sistem elektrik lah. Contohnya lampu isyarat belok, lampu signal. Okey, kemudian horn. Kita gunakan pada kuasa bateri. Okey, kemudian lampu-lampu yang ada pada panel meter juga kita gunakan pada kuasa bateri. Jadi contoh sekiranya berlaku pintasan. Pintasan ni kita short lah, macam short circuit kan. Jadi dia akan berlaku perubahan voltan dalam litar tersebut. Jadi bila ada bateri, bateri ni dia menyebabkan voltan tu jadi stabil. Contoh kalau kita kata bateri tersebut 12 volt, dia hanya membekalkan voltan 12 volt. Contohnya ada berlaku litar pintas pun, dia masih kekal sama. Jadi dia tak terencat lah. Okey, macam mana kalau kita kaitkan dengan sistem elektrik rumah kan? Yang mana kalau berlaku short circuit, contohnya kilat kan, panas kilat mana, mungkin ada device kita yang boleh rosak. Betul, tapi bila ada bateri, dia akan memasuki pada bateri dulu, manakala bateri yang akan bekalan kepada komponen-komponen yang lain. Jadi dia ada sebagai satu penapis lah bateri ni, supaya dia dapat mengawal komponen-komponen daripada rosak akibat daripada
voltan yang terlalu tinggi. Okey. Dekat kedai cikgu ni ada jual bateri-bateri sebab motor saya ni cikgu, dia tak boleh pakai bateri murah. Ya. Dia kena pakai bateri yang mahal. Jadi itu yang saya nak tanya cikgu ni. Bateri ni ada macam-macam jenis ke cikgu? Ya Allah, banyak jenis. Okey. Setakat ni kita ada 4 jenis bateri. Okey, yang biasa kita gunakan pada motosikal ada 4 jenis bateri. Yang pertama, bateri jenis sel kering. Okey, bateri jenis sel kering ni iaitu yang mana kalau kita lihat dalam kehidupan seharian kita, bateri yang kita guna pada gadget, bateri biasalah yang bulat yang kita beli untuk alat permainan apa semua tu adalah bateri yang biasa, sel kering. Okey, walaupun dia kering, bukan sebenarnya dia betul-betul kering. Okey, yang mana sebenarnya dia dalam keadaan kadar kelembapan. Dia masih ada kelembapan. Yang mana kelembapan inilah yang akan menghasilkan cas untuk pengeluaran arus elektrik tersebut. Okey, jadi sel kering, sel kering ni pada bateri motosikal ni mudah untuk kita kenali, kita lihat pada bahagian luaran bateri tersebut. Biasanya bateri sel kering ni dia berwarna hitam. Okey, berwarna hitam. Okey, kotak dia tu berwarna hitam. Sebab apa? Sebab bateri sel kering ni ia tidak memerlukan penyelenggaraan yang tinggi. Maksudnya bila kita dah gunakan bateri sel kering ni, kita tak perlu nak periksa secara kerap dia punya penggunaan dia. Berbeza dengan bateri sel basah yang kita akan lihat selepas ni. Okey. Jadi jenis bateri yang kedua iaitu bateri sel basah. Okey, bateri sel basah iaitu yang mana sebelum ni penggunaan dia meluaslah, tetapi apabila sel kering telah mula diperkenalkan ataupun berubah teknologi kepada yang lebih baru, sel kering pula yang lebih luas digunakan. Okey, kerana apa? Sel basah ni dia agak rumit sikit. Dia agak rumit sebab apa? Kita perlu jaga dia. Yang mana kalau kita pada kenderaan tu kita kena periksa selalu. Mungkin setiap minggu kita kena periksa paras elektrolit bateri dia mencukupi ataupun tidak. Mana tahu kita tahu bateri tu ada tapi kita tak pernah periksa paras elektrolit. Elektrolit ini adalah air bateri yang ada dalam tu lah. Mungkin dia berkurangan, mungkin dia meruap. Jadi bila dia berkurangan sampai satu masa dia tak dapat membekalkan kuasa yang diperlukan oleh kenderaan kita. Okey, jadi itu bateri sel basah. Pada motosikal kita nak kenal senang saja. Okey, ataupun pada kenderaan lain. Bateri sel basah ni biasanya dia punya bahagian luar dia berwarna cerah. Berwarna cerah iaitu yang mana kita boleh nampak bahagian dalam dia. Supaya apa? Supaya kita boleh nampak paras elektrolit yang ada dalam bateri tersebut. Yang ketiga, bateri sel gel. Bateri sel gel. Bateri sel gel ni iaitu lebih baik berbanding bateri sel kering tadi. Yang mana sel gel ni juga merupakan salah satu perubahan teknologi ke arah bateri yang lebih baik. Yang mana sel gel ni boleh ataupun menyebabkan bateri tersebut boleh kedudukan dia diletak dalam pelbagai. Sama ada kita nak terbalikkan dia, kita nak letak dia sengit supaya sesuai dengan keadaan dalam motosikal kita. Dia tidak menyebabkan berlaku tumpahan sebab dia dalam bentuk gel. Jadi berbezalah dengan sel basah tadi. Kalau sel basah tadi dia sengit, elektrolit yang ada dalam tu akan tumpah. Dan yang terakhir, sel lithium. Sel lithium ni iaitu yang lebih lagi paling baharu. Yang mana kelebihan dia, sel lithium ni dia lebih ringan dan dia walaupun saiz dia kecil, dia dapat memberikan bekalan kuasa yang sama macam bateri-bateri yang lain. Tu antara ni. Cumanya penggunaan dia pada masa kini pada kenderaan belum begitu meluas lah. Kerana mungkin daripada produk penghasilan dia lebih susah. Macam baik. motor saya cikgu, motor saya sesuai yang mana satu cikgu? Kalau saya rasa kalau Aiman mungkin sesuai pakai bateri jenis sel gel. Tapi saya bukan apa cikgu, saya kagum lah. Sebab dengan kotak hitam ni cikgu, orang boleh berjalan daripada KL nak sampai ke Kedah, ke Kelantan dan sebagainya. Hebat sangat ke kotak hitam ni cikgu. Cuba kita bedah sikit dalam ni ada apa cikgu. Cikgu boleh cerita sikit tak fungsi-fungsi betul, dalam mari kita tengok dalam dia. Kalau kita lihat bahagian dalam bateri ni, bahagian dalam dia mempunyai beberapa bahagian, iaitu bahagian terminal. Bahagian terminal ni iaitu yang mengeluarkan cas pada terminal positif dan negatif. Yang ni yang kita tak boleh salah. Biasanya pada terminal ni akan dilabel dengan positif iaitu tanda tambah dan juga negatif dengan tanda tolak. Baik, itu bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua, kotak bateri ni tadi yang saya katakan dengan warna tadi. Kalau yang jenis sel kering biasanya berwarna hitam.
manakala yang sel basah berwarna putih. Kalau yang sel gel ni tadi, dia keluar dalam pelbagai warna. Contohnya macam yang ada dekat studio kita ni yang berwarna orange untuk sel gel. Okey, yang ketiga pemisah. Okey, pemisahnya adalah bahagian yang mana dia memisahkan di antara plate setiap komponen tersebut. Okey, plate ni yang mana dia untuk menghasilkan tindak balas kimia, plate ni memisahkan di antara plate positif dan juga plate negatif. Okey, bahagian yang keempat iaitu palang beliang. Kalau bateri sel basah, palang beliang ni yang mana untuk tujuan kita masukkan asid. Pada permulaan kita mulakan nak aktifkan bateri tersebut, kita masukkan melalui palang beliang tersebut. Dan palang beliang ni dia mempunyai dua fungsi. Dua fungsi iaitu dia dapat membebaskan gas yang terhasil semasa berlakunya proses pengecasan. Jadi seolah-olah macam bateri ni kita kata dia bernafas lah. Kalau dia tak dapat bernafas, mungkin dia boleh menyebabkan berlakunya kegagalan. Dia boleh meletup, bateri meletup. Okey, akibat kalau tak ada ruang untuk liang atau liang untuk dia membebaskan gas yang terhasil semasa proses mengecas. Oh, maknanya cikgu... Betul. Maknanya walaupun dia kecil cikgu, banyak komponen dalam ni Ya, cikgu. banyak dah tu. Walaupun kita tak nampak dalam tu ada apa, tapi sebenarnya inilah yang ada dalam bahagian bateri. Okey, dan yang kelima iaitu plate. Okey, plate ni adalah plate yang akan bertindak balas dengan elektrolit. Yang menghasilkan proses kimia bagi penghasilan ion positif dan ion negatif tu. Itulah yang terhasil pada plate. Dan biasanya plate ni daripada plumbum lah. Okey, plate positif dan plate negatif ni daripada plumbum. Dan yang terakhir bahagian iaitu elektrolit. Okey, yang kita kenal juga sebagai kita panggil air bateri je. Okey, bila dia dah bercampur dengan asid, okey, kita panggil dia istilah dia sebagai air bateri. Okey. Baik. Baik cikgu, ini maknanya dalam ni ada macam-macam rupanya. Betul. Tapi saya ada masalah cikgu. Bila saya belajar subjek ni cikgu, saya paling lemah dekat simbol lah cikgu. Aduh. Jadi hai. cikgu boleh cerita sikit bahawa simbol ni nak bagi senang. Simbol ni itulah. Bila berkenaan dengan elektrik ni dia bermain dengan litar. Betul? Ada litar pendawaian. Kan? Jadi kita tak boleh nak terjemahkan litar tersebut suka-suka hati. Mesti berdasarkan kepada litar dan juga simbol yang telah ditetapkan. Kalau salah simbol, salahlah sambungan komponen tersebut. Baik, jadi kita kenal dulu simbol tersebut. Iaitu yang pertama, simbol bagi fuse. Okey, pelajar boleh tengok simbol bagi fuse. Okey. Yang kedua, simbol bagi pembumi. Okey, yang mana kalau kita tengok simbol pembumi. Yang ketiga, simbol bagi wayar. Mudah saja, satu garisan saja simbol bagi wayar. Okey. Yang utama sekali simbol bateri. Yang ni yang pelajar kena kenal pastilah. Okey, simbol bateri. Ada terminal positif dan juga terminal negatif. Baik, mungkin pelajar dia tak dapat nak kenal pasti simbol ni kalau tak ada tanda ataupun simbol tambah dan tolak pada simbol tersebut. Tapi kaedah dia macam mana? Pelajar boleh tengok garisan yang terdapat pada simbol tersebut. Kalau garisan tersebut panjang, itu menunjukkan terminal positif. Kalau yang pendek, itu menunjukkan terminal negatif. Jadi walaupun tak ada simbol tambah dan tolak tu, sebenarnya pelajar boleh kenal berdasarkan pada garisan yang telah diletakkan pada simbol tersebut. Okey. Baik, kemudian gegelung. Okey, simbol yang kelima iaitu gegelung. Mudah. Okey, kita tengok gegelung. Simbol keenam, wayar bersambung dan juga simbol yang terakhir, wayar yang tidak bersambung. Baik. Jadi wayar tidak bersambung ni kita boleh lihatlah dia punya kedudukan dia. Okey, tidak bersambung dengan wayar yang lain. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada komponen sistem cas. Tadi tu kita lihat pada bahagian bateri. Okey, kita lihat tadi tu pada bahagian bateri. Yang mana pada bahagian bateri pun kita lihat dah ada macam-macam dah. Okey, bahagian. Pada komponen sistem cas ni, fungsi dia untuk apa? Yang mana kita kata untuk cas sesebuah bateri tersebut adalah bergantung kepada sistem cas ni tadi. Okey, senang cakap, charger. Okey, kalau kamu semua kenal pasti, charger yang kita guna untuk cas handphone, cas alat-alat elektronik yang ada dekat rumah, semua tu kita panggil sebagai alat pengecas. Itu yang kita panggil sebagai alat pengecas. Itu juga alat pengecas tersebut dipasang pada motosikal. Kenapa dia pasang pada motosikal? Takkanlah bateri yang ada pada motosikal kita nak kena sambung pada plug yang ada kat rumah pula nak charge. Jadi dia pasang pada motosikal supaya dengan tenaga yang terhasil pada motosikal tersebut, secara automatik dia dapat mengecas bateri. Jadi motosikal ataupun kenderaan ni dapat bergerak ke mana-mana tanpa perlu bergantung pada charger luar. Jadi dia bergantung pada charger yang memang ada pada motosikal tersebut. Macam ni kita nak charge macam mana cikgu? Ya. Mana mesinnya? Yang warna merah yang besar ni adalah alat pengecas. Besar cikgu. Jadi tu saya kata kalau yang Aiman punya nak charge pakai handphone punya, mungkin makan masa 3 hari.
dengan nilai 0.5A tu, bateri ni dia dapat bekalkan nilai yang lebih besar, nilai arus lebih besar. Kalau Jadi cas bateri tadi tu pun lebih boleh cepat. letak dalam poket cikgu. Ya, Yang betul. ni tak boleh letak dalam poket lah. Okey. Betul. Ini sistem cas yang ada pada mesin ni lah cikgu kan? Ya, betul. Baik. Yang ni komponen sistem cas ni, okey, hampir sama dengan yang ada pada mesin ni. Tetapi komponen ini yang telah dilengkapkan pada sesebuah motosikal. Mana? Okey, dia lengkapkan pada sesebuah motosikal, inilah komponen yang ada. Iaitu yang pertama, kita lihat ada stator ataupun kita panggil sebagai magnet. Pada motosikal ada magnet, yang mana magnet inilah yang akan menghasilkan arus elektrik berdasarkan kepada aruhan pada yang berlaku pada gegelung pengecas tersebut. Jadi, bila berlakunya aruhan tersebut, dia menghasilkan arus elektrik, barulah dia akan hantar ke komponen yang kedua, iaitu unit penerus. Unit penerus. Okey, unit penerus. Sekarang ni dah canggih unit penerus, dia dah combinekan. Dulu kita ada dua komponen, iaitu regulator dan juga unit penerus ataupun kita panggil sebagai rectifier. Jadi komponen ni sebenarnya dia convertkan daripada arus ulang-alik pergi kepada arus terus. AU ke AT. Ataupun AC kepada DC. Okey, AC kepada DC ni istilah bahasa Inggeris lah kan. Okey, baik. Dan seterusnya, bila bateri tersebut dah bersedia untuk menerima arus terus, barulah unit penerus ni akan hantar arus tersebut kepada bateri untuk dicas. Jadi kita tak boleh cas bateri dengan arus ulang-alik terus yang terhasil daripada stator ni tadi. Dia mesti convert ataupun tukarkan arus tersebut kepada arus ulang-alik, barulah boleh cas kepada bateri. Kalau dia direct charge, bateri tersebut tak akan bertahan lama. Okey. Jadi tu pentingnya komponen sistem cas ni. Jadi ada 3 komponen utama, iaitu gegelung pengecas, iaitu stator tadi, unit penerus dan juga bateri. Okey. Jadi inilah simbol bateri tadi. Okey. Jadi ada 3 komponen yang utama. Dan yang ni komponen sistem cas yang memang ada pada motor cikgu. Ya, memang ada pada motosikal. Memang ada. Tapi biasanya cikgu, apa jenis bentuk-bentuk soalan yang akan keluar di dalam exam SPM nanti cikgu? Lepas ni boleh cikgu cerita tak? Jadi soalan-soalan tu kita nak bagi pelajar tahu juga. Selepas ni boleh cikgu? Boleh. Okey, baik. Murid-murid mesti nak tahu. Bukan soalan bocor cikgu ya? Bukan. Ini soalan. Apakah bentuk soalan? Ya, bentuk soalan. yang Supaya akan pelajar cikgu tu cerita mudah. selepas ni. Bila dia ada ujian lepas ni, dia dah dapat sedikit pengetahuan berdasar bentuk soalan tersebut. Okey, bukan setakat pandai bawa motor tau. Pandai jawab exam menservis motosikal. Kembali selepas ini, sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ini jawapannya A ni. Dah bocor dah. Tak pastilah cikgu. Saya confuse sikit sebab saya kalau dalam bengkel memang cukup kacang lah. Suruh tukar apa pun boleh. Tapi bila jawab exam, aduh. Saya jadi pening kepala lah cikgu dengan kertas-kertas ni. Tapi mungkin cikgu boleh ajar kepada kita semua. Mungkin ada tips macam mana senang ataupun mudah untuk kita jawab soalan PSA. Tapi sebelum tu cikgu, dalam mata pelajaran menservis motosikal cikgu, ada berapa kertas sebenarnya cikgu? Baik, untuk kertas MPV menservis motosikal ni, okey, kita terbahagi kepada 2 kertas sebenarnya. Tapi satu kertas tu sebenarnya kita gunakan untuk peperiksaan amali, pentaksiran amali. Yang mana tadi dia tak menjawab untuk SPM lah. Okey, tapi yang kertas yang saya akan tunjukkan pada hari ini tu adalah kertas 1. Okey, kertas 1 untuk peperiksaan SPM. Baik. Jadi di sini saya akan tunjukkan kepada pelajar semua, okey, yang mana kaedah-kaedah untuk menjawab soalan bagi bahagian A dahululah. Okey, bagi bahagian A. Baik, di sini saya nak minta pelajar yang ada bersama kita, okey, iaitu Aiman, okey, untuk bantu saya dan cuba untuk beri jawapan bagi soalan nombor 1 ini. Okey, boleh cuba Aiman? Okey Aiman. Hidup Aiman. Aiman kan? Okey, Mana silakan. Aiman? Ya, saya. Okey, silakan. Boleh baca soalan? Soalan. Nampak tak? Nampak lah. Okey, kita paparkan di skrin. Boleh tengok? Okey, nampak? Okey, silakan Aiman. Okey. tak nampak. Kalau tak nampak tak apa. Saya tolong bacakan. Okey, ada bagi menjaga Aiman nama juga baik baca. Aiman. Ya, betul. Saya tolong bacakan. Okey. Jadual 1 menunjukkan bahagian binaan yang terdapat pada bateri motosikal. Okey. Bahagian binaan terminal,
plat elektrolit pemisah. Okey. Pilih dan tuliskan padanan bagi bahagian binaan dengan fungsi yang betul pada ruang jawapan. Yang pertama, fungsi bertindak balas dengan elektrolit. Ya, agak-agak Aiman teka mana tu? Mana jawapan yang sesuai untuk fungsi yang pertama tu? Saya tahulah. Tak jawab lagi. Jawab dulu. Jawapannya plate. Oh, pelik. Betul ke, Okey, cikgu? pelik. Bertindak balas dengan elektrolit. Okey? Ya, betul? Yes. Ya. Okey. Yang Yang kedua, kedua? mengalirkan arus elektrik pada komponen tertentu. Apa bahan binaan itu? Bahagian binaan apa? Saya rasa terminal. Okey, dia mengalirkan arus elektrik pada komponen. Okey, betul. Yang mana dia akan memindahkan kuasa daripada bateri tersebut pergi ke komponen. Dia akan keluar melalui terminal tadi, positif dan negatif. Okey. Baik, dah yang ketiga je. Baik, yang ketiga Aiman. Yang last. Bertindak balas dengan plat plumbum bagi menghasilkan kuasa elektrik. Mana satu? Bahagian binaan. Dia elektrolit. 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 Yang ada betul, kat situ cikgu. elektrolit. Okey, baik, betul. Alamak. Tera lah, Mat. Okey, terima kasih Aiman. Tahniah. Tapi cikgu, markah kena bagi 2 lah. Okey, 1.5 lah. Okey, cikgu, sebab dia silakan. markah dia 3 saja. Okey, baik. Jadi soalan ni adalah soalan berbentuk mengisi ruang kosong dengan jawapan yang telah disediakan di bahagian atas. Okey, jawapan yang telah disediakan, pelajar hanya pilih saja jawapan di atas dan juga isi pada ruang jawapan yang disediakan. Okey, baik. Seterusnya kita lihat soalan nombor 2. Ni yang berkaitan dengan simbol ni tadi. Mak. Okey. Kita tengok. Adakah Izwan mungkin boleh cuba Izwan? Soalan nombor 2 ni Izwan. Boleh. Ya, cuba Izwan. A tu simbol apa Izwan? B dan juga C simbol apa? Okey, terus nyatakan Izwan. A itu simbol bateri. A simbol bateri. Okey, betul bateri? B? B fuse. Okey, B simbol bagi fuse. Okey, betul fuse? C pembumi. Okey, dan C pembumi. Betul lah, dia dapatlah. Okey, dia dapatlah mengenal pasti simbol tadi tu. Okey, baik. Terima kasih Izwan. Berapa markah cikgu? 3 Tiga markah. juga. Okey. Baik. Jadi kita berhenti kejap untuk soalan. Kita sambung balik kita untuk mengenal alat-alat yang ada dalam kerja pengujian bateri dan juga sistem cas ni. Okey, cikgu. Baik, jadi alat-alat menguji tu yang mana saya ada bawa, saya paparkan dekat sini. Okey, terdapat 3 alat utama dalam kerja pengujian bateri dan juga sistem cas lah. Okey, yang pertama, alat pertama kita kenal pasti ataupun kita namakan dia sebagai alat penguji bateri dan juga sistem cas. Okey, yang mana alat ini biasanya digunakan di bengkel-bengkel lah. Ya. Jadi kalau kita kata bateri kita mengalami masalah ataupun mungkin kita nak kenal pasti yang sistem cas yang mengalami masalah, jadi alat yang biasa digunakan iaitu alat penguji bateri dan sistem cas ni. Dengan kata lain kita gunakan istilah battery tester. Nak tengok sama ada bateri tu okey ke tak okey lagi. Ya, betul. Sebab pada dia punya muka dia dah ada paparan yang menunjukkan sama ada bateri tu dalam keadaan good. Ataupun perlu kita ganti, replace, ataupun dia berada dalam keadaan fair, sederhana, semua tu dah ada pada alat tersebut. Jadi mudah dengan ada alat, automatik kita boleh tahu sama ada keadaan bateri tersebut dalam keadaan baik ataupun tidak. Okey, yang kedua, alat kedua iaitu hydrometer. Okey, juga ada saya bawa di sini hydrometer yang mana alat ini kita gunakan dengan cara untuk kita perlu uji ketumpatan elektrolit. Maksudnya kita boleh sedut elektrolit yang ada dalam bateri tersebut dan kita baca nilai yang terdapat pada alat tersebut. Kalau nilai dia rendah, menunjukkan bahawa kadar ketumpatan elektrolit tersebut dah semakin berkurangan. Tapi kalau nilai dia tinggi, menunjukkan kuasa yang ada pada bateri tersebut masih dalam keadaan baik. Okey, itu semua kita boleh lihat nanti pada satu jadual yang saya akan paparkan selepas ni lah. Alat yang ketiga iaitu meter pelbagai. Meter pelbagai ni semua dah biasa tengoklah kan, yang mana ianya pelbagai fungsi, boleh uji voltan, rintangan, arus, tapi pada bateri ianya lebih sesuai untuk menguji voltan, yang mana kita boleh uji volt bateri tersebut. Berapa volt? Okey, 2.5 volt, 12 volt. Jadi kita boleh uji dengan menggunakan meter pelbagai. Baik, ni 3 alat yang biasa kita gunakan dalam pengujian bateri dan sistem cas. Baik, jadi ini adalah contoh jadual kebolehgunaan bateri yang mana berdasarkan alat-alat ini tadi, 3 alat ini tadi,
ada nilai bacaan yang menunjukkan bateri ini dalam keadaan baik, sederhana ataupun dalam keadaan lemah. Okey, jadi bacaan dia, okey, kita boleh lihat pada sinilah. Okey, kalau contoh nilai bagi sebuah bateri tersebut 12 volt, tak semestinya nilai dia 12 volt. Sebab nilai dia yang terbaik 100% kadar pengecasan mungkin lebih daripada 12 volt. 12.8. Okey, contohnya yang ada dekat sini ya. Okey, 12.8. Jadi bila kita uji dengan meter pelbagai, kita dapati 12.8. Jangan kita ingat bateri ni rosak pula. Tak, memang dia punya kadar pengecasan dia tu lebih tinggi pada nilai yang tertera pada bateri tersebut. Baik. Seterusnya, soalan nombor 3. Okey, kita sambung berkaitan dengan soalan tadi. Saya minta Akil. Okey? Akil, boleh tolong saya selesaikan soalan nombor 3 ni, Akil? Boleh, Cikgu. Boleh, Cikgu. Ya. Okey. Okey, dia menunjukkan kaedah mengecas bateri, Akil. Okey, kaedah mengecas bateri. Okey, dia beri A dan juga B. A tu dinamakan satu kaedah dan B tu satu kaedah yang lain. Okey, cuba Akil jawab nama kaedah mengecas bateri tersebut. Yang A tu litar selari, Okey, litar selari. yang B tu litar siri. Okey, yang B adalah litar siri. Okey, baik. Siri. Terima kasih Akil. 2 markah untuk Akil. Yang mana, okey, tadi kita dah tahu dah alat mengecas kan? Jadi kaedah mengecas ni inilah merupakan kaedah untuk mengecas. Terdapat 2 kaedah iaitu secara selari yang ditunjukkan di jadual A ni dan juga secara siri. Baik, jadi ini adalah 2 kaedah mengecas. Baik, seterusnya soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 saya nak minta Haziq. Cuba Haziq, okey, jawab soalan nombor 4. Okey, soalan ni dia bentuk betul dan salah. Okey, betul dan salah Haziq hanya perlu tandakan pada ruang jawapan sama ada penyataan tersebut betul ataupun salah. Okey, jadi boleh Haziq bacakan Haziq penyataan kerja tersebut? Tak nampak, Cikgu. Ya, tak nampak. Okey, kalau macam tu saya bacakanlah jadual 4. Menunjukkan penyataan kerja mengecas bateri. Tandakan betul pada penyataan kerja yang betul dan salah pada yang tidak berkaitan. Jadi di sini Haziq bila baca soalan ni mesti kena faham apa benda yang kena buat. Tulis perkataan betul ke ataupun tanda dengan simbol betul iaitu right, ataupun tulis perkataan salah ataupun tanda dengan simbol salah pangkah. Jadi kenal pasti baca dia punya arahan tu dengan betul. Okey, baik. Jadi di sini dia minta Haziq hanya perlu tanda betul ataupun salah dengan menggunakan simbol. Okey, cuba Haziq, yang pertama penyataan kerja dia iaitu terdapat 2 kaedah pengecasan bateri. Yang tadi slide saya tunjuk sebelum ni tadi. Betul ke ada 2 kaedah pengecasan? Betul. Okey, betul. Okey. Ya, betul. Ya, 2 kaedah betul. pengecasan iaitu selari dan juga siri tadi. Okey, yang kedua, penyataan kedua, hanya dua buah bateri sahaja dapat dicas menggunakan kaedah litar selari pada satu-satu masa. Yang litar selari tadi hanya dua buah saja dibenarkan ataupun boleh. Salah, Cikgu. Okey? Ya, betul. Salah. Jadi dia kalau litar selari ni dia boleh lebih daripada 2. 3, 4. Okey, bergantung pada kekuatan alat pengecas ini tadi. Okey. Sorry. Baik. Yang ketiga, kaedah mengecas menggunakan litar selari lebih cepat dan mudah. Bila guna litar selari ni, kaedah pengecasan dia lebih cepatlah. Okey. Betul ke salah, Haziq? Betul, Cikgu. Okey, betul. Jadi litar selari ni lebih cepat. Kerana apa? Kerana bila gunakan litar selari, kalau salah satu daripada satu terminal bateri yang kita cas tadi tu tercabut, bateri lain masih boleh berjalan lagi. Masih boleh dicas. Tapi kalau litar siri tadi, bila terminal dia tercabut, maka kesemua bateri yang dicas tersebut tidak berlaku kerja mengecas. Tak berlaku proses pengecasan tersebut. Itu perbezaan dia. Jadi selari ni lebih baiklah. Okey, baik. Seterusnya, bagi mengecas kaedah litar siri, semua terminal negatif bateri disambung pada kabel negatif alat pengecas, manakala semua terminal positif disambung pada kabel positif alat pengecas. Jadi kalau dalam litar siri ni, terminal positif sambung pada semua terminal positif bateri, manakala terminal negatif alat pengecas sambung ke semua terminal negatif bateri. Okey. Cuba Haziq. Salah. Okey. Betul, salah. Okey, jadi itu adalah
penyataan bagi kerja mengecas bateri. Okey, terima kasih Haziq. Okey, 4 markah untuk Haziq ya. Soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5 saya minta Arif. Okey, Arif, tadi kita dah tengok dah alatan yang digunakan dalam kerja menguji bateri ni kan? Jadi Haziq, Arif boleh cuba. Okey, ingat tak nama tersebut? Hydrometer. Okey, hydrometer. Yang kedua? Yang kedua dia punya penguji bateri. Okey, penguji bateri. Betul? Meter pelbagai. Meter pelbagai. Okey, betul Arif. Terima kasih Arif. Okey, soalan nombor 6. Okey, soalan nombor 6 saya minta Izwan. Okey, cuba Izwan bantu saya jawab soalan nombor 6 Izwan. Okey. Jadual 6 menunjukkan penyataan langkah kerja mengecas bateri motosikal yang tidak mengikut urutan. Okey. Susun langkah kerja mengecas bateri tersebut mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C, D dan E dalam ruang jawapan. Okey, silakan Izwan. Okey. Langkah pertama B. Okey, langkah pertama B, sediakan peralatan mengecas. Okey, ya. Betul. Langkah kedua, letakkan bateri di atas bahan penebat. Okey, kita letakkan bateri atas bahan berpenebat. Contohnya macam getah, okey, kayu dan sebagainya. Okey. Langkah ketiga C, tanggalkan penutup elektrolit. Okey, C, tanggalkan penutup bateri yang kita kata palang beliang tadi tu. Okey, kita tanggalkan. Okey, yang keempat. Keempat, A, sambungkan kabel pengecas pada bateri. Okey, sambungkan kabel pengecas pada bateri. Okey, betul. 5. 5, D. Okey. Lakukan pelarasan pada alat pengecas. Okey, sebelum kita nak lakukan kerja mengecas, kita laraskan dulu berapa nilai voltan dia. 12 volt ke, 6 volt ke. Okey, biasanya pada bateri motosikal ni 12 volt lah. 12 volt. Jadi 12 volt, jadi kita kena setkan. Jangan terlebih pula. Atau terkurang pula. Okey, baik. Yang terakhir, Izwan. Yang terakhir, E, hidupkan suis alat pengecas. Ya, baru kita hidupkan suis alat pengecas. Barulah kerja mengecas tersebut atau proses mengecas tersebut dapat dilakukan. Okey, baik. Cikgu. Yang ni macam banyak sikit markah cikgu. Berapa markah ya, cikgu? Ini markah dia 5. Okey, kita beri dia markah dia 5 dekat sini. Okey cikgu. Jadi kalau kita tengok murid kita ni dapat Tahniah, menjawab soalan-soalan dengan baik cikgu. Ya, jadi betul. saya rasa kalau setakat SPM ni insya-Allah mereka boleh skor A+ cikgu InsyaAllah. Kalau tadi macam tu Izwan dia tadi jawab dia tadi tu semangat insya-Allah. cikgu. Betul. Jawab dan dia angkat 5 tadi menunjukkan memang insya-Allah dia akan dapat Dia akan pelajar skor. cemerlang suatu hari nanti. Betul. Baik cikgu. Selepas ni kita nak tengok lagi beberapa bentuk soalan yang mungkin bakal keluar dalam peperiksaan. Dan kalau saya tengok cikgu, ada juga soalan melibatkan kira-kira. Ya, ada. Soalan tersebut terletak pada bahagian B, soalan pengiraan. Okey. Kita bicarakan selepas ini, boleh cikgu? Ya, boleh. Murid-murid mesti nak tahu kan apa soalan yang akan keluar dalam bentuk kira-kira ni. Selepas ini kita berehat seketika. Sukses SPM 2021. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kalau bateri ni RM50, kita boleh jual RM70, RM20 untung. Kalau ada 100 motor yang tukar bateri kat kedai ni, wow! Kaya tu cikgu. Kalau pandai kira, baru tahu boleh untung ataupun tak untung. Kalau salah kira, silap-silap kita jadi rugi. Saya nak buka cawangan cikgu punya kedai motor boleh ke? Boleh, nanti hantar proposal. Tapi kena pandai kira-kira dulu. Betul, mesti kena tahu kira. Salah kira, silap-silap kita yang rugi. Ada ke cikgu soalan tentang kira-kira cikgu? Ada. Biasanya pada bahagian B, soalan menservis motosikal ni, kita masukkan soalan pengiraan kos. Yang mana dia terletak di bawah tajuk keusahawanan. Macam mana soalannya tu cikgu? Okey, jadi mari kita lihat soalan bahagian B, soalan pertama.
Okey, di sini saya minta pelajar Aimi. Okey? Aimi, mungkin Aimi boleh bersedia dengan jawapan yang telah dia kira sebelum ni? Okey. Ya. Tak nampak Ego. Tak nampak. Okey, Aimi. Silakan. Okey, boleh ke nak saya bacakan? Okey. Kalau cikgu baca. Okey, baik Aimi. Saya tolong bacakan cikgu? Boleh? Boleh. Okey, anda telah menservis sistem cas sebuah motosikal. Kos alat ganti yang terlibat ditunjukkan pada jadual 8. Yang pertama, bateri 12V kosnya adalah RM56. Yang kedua, gegelung cas kosnya adalah RM42. Yang ketiga, penerus kosnya adalah RM18. Berdasarkan jadual 8, hitung kos alat ganti. Baik. Jadi kat situ kita tahu berapa kos yang kita keluarkan untuk kita lakukan kerja menservis bateri tersebut. Baik. Jadi Aimi, boleh Aimi kirakan berapa Aimi dapat untuk kos alat ganti bagi 3 alat ganti yang dinyatakan dalam jadual? Kos alat ganti. Ya. 56. Okey. Tambah 42. Ya. Tambah 18. Okey. Jawapan dia 116. Okey, baik. Jadi kos alat ganti yang Aimi kira iaitu bagi bateri RM56 tambah dengan gegelung cas RM42 dan tambah dengan penerus RM18, Aimi dapat RM116. Okey, jadi itu dinamakan sebagai kos alat ganti ataupun kos bahan dalam pengiraan kos operasi nanti. Baik. Itu baru barang cikgu Itu baru barang. Okey, jadi ada 2 lagi kos lain iaitu kos upah dan kos overhead yang akan kita kira selepas ni. Okey, Aimi. Baik, berdasarkan pada formula yang telah saya beri, boleh tak Aimi kirakan kos operasi Aimi? Jadi kos bahan tadi iaitu alat ganti tadi Aimi dah dapat dah 116. Okey, Aimi tambahkan dengan kos upah dan juga kos overhead. Berapa jumlah yang Aimi dapat? Cuba. 116 tambah 35 tambah 5, jawapan dia RM156. Baik, kita tengok jawapan dia 116 tambah dengan 35 tambah dengan 5, Aimi dapat RM156. Okey, betul Aimi. Okey, kalau macam ni bolehlah buka kedai. Baru ada Dia untung. tahu dah kos dia berapa. Okey, baik. Baik, soalan bahagian B. Okey, tapi soalan B. Okey, sekiranya keuntungan yang dikehendaki adalah 20%. Okey, boleh tak Aimi kirakan keuntungan 20% jika dia kehendaki sebanyak 20% daripada kos operasi. Baik, jadi Aimi kira keuntungan dulu, nanti tetapkan berapa harga yang perlu dikenakan kepada pelanggan. Okey, cuba Aimi. Keuntungan. Ya, kira keuntungan dulu, nanti baru Aimi tambahkan dengan kos operasi balik untuk dapat berapa harga yang kita perlu kenakan pada pelanggan. Okey, kira keuntungan dulu 20%. 20% darab 156, jawapan dia RM31.2. Okey, baik. Jadi yang Aimi kira ni adalah keuntungan yang Aimi akan perolehi sebanyak RM31.20. Baik, sekarang ni Aimi kirakan pula berapa harga yang Aimi nak kenakan kepada pelanggan selepas ditambah dengan keuntungan tersebut. 156 tambah RM31.20, jawapan dia RM187.20. Okey. Jadi Aimi dah campur dengan RM31.20 dapat jumlah RM187.20. Itulah yang Aimi kenakan kepada pelanggan Aimi. Okey, termasuk dengan keuntungan. Okey, terima kasih Aimi. Baik, untuk soalan C saya akan bantu kamu jawab iaitu cadangkan 2 langkah keselamatan sebelum melakukan kerja mengecas bateri. Iaitu yang pertama iaitu memastikan elektrolit bateri berada pada paras yang mencukupi. Sebelum kita lakukan kerja mengecas, cek dulu paras tu sama ada cukup ataupun tidak untuk elakkan berlaku kepanasan lampau ataupun kebakaran pada pelit yang terdapat dalam bateri tersebut. Dan yang kedua, memastikan kabel pengecas disambungkan pada terminal yang betul. Positif dan negatif tu mesti kena tahu betul-betul. Yang mana positif, warna hitam apa, warna merah apa, sambungkan dengan betul. Baik, jadi terima kasih pada yang telah menjawab soalan kita pada hari ini. Okey, jadi saya berharap berkenaan dengan tajuk bateri kita pada hari ini, semua pelajar dapat menguasai berkaitan dengan fungsi
simbol dan sebagainya. Maknanya murid-murid bukan setakat dia servis motor dia cikgu, dia Betul. pun boleh jadi usahawan cikgu Ya, betul. Okey, Bila mungkin dia ada dah tahu. rumusan daripada cikgu untuk topik kita hari ini. Baik, jadi bagi tajuk bateri ini, okey, saya harap pelajar dapat menguasai bagaimana kaedah untuk melakukan kerja mengecas tersebut selain dapat mengesan kerosakan yang berlaku pada bateri tersebut. Jadi apa kita kata sinter-sinter yang terdapat pada bateri tersebut, kerosakan tersebut, jadi kita dapat kenal pasti ni komponen apa yang rosak. Okey, berlaku macam ni komponen apa yang rosak. Jadi setelah kita pelajari topik bateri pada hari ini, saya harap memang pelajar dapat menguasai tajuk ini dan dapat mengesan kerosakan yang berlaku pada sistem bateri dan sistem cas ini. Okey, saya rasa cikgu, murid-murid kita boleh dapat A+ lah cikgu. Ya, insya-Allah. Dengan cara macam ni, dengan apa yang cikgu terang pada hari ini, bukan setakat belajar cemerlang cikgu, dapat jadi usahawan yang dapat cemerlang. menjadi usahawan. Okey, baik. Terima kasih cikgu dan terima kasih sama-sama. murid-murid kita pada hari ini dan juga terima kasih kepada murid-murid yang berada di rumah. Bawa motor, jangan laju-laju sangat. Baca doa kenderaan. Kita habis di sini. Sukses SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Didik TV KPM